Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Mari sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita rafa'kan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan iradahnya dapat sama-sama kita mendirikan solat maghrib berjamaah dan seterusnya dapat kita bertemu lagi setelah bercuti agak lama, kira-kira 5 bulan kita tak bertemu. Pertemuan yang terakhir kita pada bulan Mac yang lalu. Ini kerana pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, bukan negara kita saja, bahkan seluruh dunia dalam keadaan yang sangat gawat. Hari ini negara kita saja pun dah mencecah 23,594 tak salah saya. Yang kes yang tertinggi lah hari ini 23,000. Jadi kita bimbang makin lama makin meningkat ni. Seolah-olah kita ni seolah-olah tunggu giliran saja, bila nak kena saja. Tak nak lah kena. 5 bulan ni ramai kita dengar saudara mara kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita, jiran-jiran kita telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kerana COVID-19. Saya kuliah 5 bulan ni, cuti tak kuliah ni. Bila start balik kuliah ni, tu imam ni meninggal, kan? Allah rasa takut no rasa, ya. Pak saudara saya pun meninggal lah. Pak saudara tak
muda lagi, muda setahun, muda lebih setahun dua je dengan saya, meninggal. Kena COVID seminggu je, meninggal. Sahabat saya sekarang ni di ICCU, sahabat karib saya di KL, sihat walafiat, sihat je kena, satu family kena. Sekarang kemarin ambulan ambil kerana bacaan oksigen dia bawah paras 60, kira bahaya. Jadi teruskan berdoa, usahalah untuk elak daripada wabak. Wabak ni datang dari Allah, dan dia jugalah nak angkat wabak ni. Baiklah, maknanya kita ni betul-betul Allah nak sedarkan kita. Bila Allah hantar wabak, kita kena ambil ibrah, kena ambil pengajaran. Maknanya kita ni tak lamalah akan menghadap dia. Bukan kerana COVID pun kita akan menghadap dia juga. Jadi kalau kita bila nak menghadap dia, syarat dia kena mati. Bila nak menghadap Allah, dia kena mati. Maka malam ini kita akan sambung muzakarah kitab nasihat agama dan wasiat iman. Tajuk dia bercita-cita mati. Bercita-cita mati di dalam Islam. Hari ni bab mati ya. Mati dalam Islam. Halaman 20. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa kitabatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Adapun firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan kamu muslim. Allah tak benarkan kita mati. Allah tak bagi kita mati berdasarkan ayat ni. Jangan mati, wala tamutu, jangan kamu mati, illa, melainkan wa antum muslimun, melainkan kamu mati dalam keadaan muslim. Kalau nak mati juga, mati dalam keadaan muslim. Kalau tak mati dalam keadaan muslim, teruk kamu. Itu maksud ayat tu. Ini adalah suatu perintah dari Allah Ta'ala terhadap hambanya supaya mati di dalam agama Islam. Ini perintah Allah. Perintah Allah supaya mati dalam keadaan Islam. Sebab agama Islam itu ialah agama yang diakui Allah sebagai agama yang benar di dalam kitabnya Al-Quran. Dan bahawasanya dia tiada akan menerima agama selainnya dari manusia. Kerana agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang telah dia redakan bagi Rasulnya dan para hambanya. Seperti mana firman Allah dalam ayat 19 surah yang sama, yang selalu kita wirid, inna din indallah al-Islam. Inna din, sesungguhnya ad-din indallah, di sisi Allah, al-Islam. Biasanya kita terjemahkan ad-din itu adalah agama. Din itu bukan agama, tapi dalam din itu termasuklah agama. Agama itu adalah cabang daripada ad-din itu. Agama ni bahasa Sanskrit. Agama, igama, ugama sama lah. Ia merujuk kepada upacara ritual. Kalau orang Islam, kalau dia beragama, dia nak beribadah, solat dia macam mana, puasa dia macam mana, zakat dia macam mana. Kalau agama Hindu, sembahyang dia macam mana, puasa dia macam mana. Agama Kristian, sembahyang dia macam mana. Oleh sebab itu, bila kita terjemahkan ad-din itu agama, tak tepat. Tetapi dalam din itu termasuklah agama. Ad-din itu adalah the way of life, cara hidup.
cara hidup. Inna din, sesungguhnya cara hidup yang Allah redha adalah cara hidup Islam. Maknanya kita jalan cara Islam, tidur cara Islam, makan cara Islam, duduk cara Islam, didik anak cara Islam, jadi suami cara Islam, bekerja cara Islam, semayang cara Islam, puasa cara Islam. Semua perkara kita ini sampailah kita mati mestilah menurut dinul Islam. Itu. Bila kita mentafsirkan din itu agama, seolah-olah agama itu, Islam itu hanya semayang, puasa, zakat, haji, dalam masjid, dalam surau, tahlil, akad nikah, tu je. Luar pada masjid, luar pada surau, nak buat apa, nak kenduri kendara, apa ke, itu tak ada kena-mengena dengan agama. La, itu salah. Pemahaman ini yang tidak betul. Jadi bila kita sebut ad-din, semua sosialnya, ekonominya, muamalahnya, semualah menurut dinul Islam. Itu yang Nabi Allah kata dalam ayat surah Ali Imran 102, wala tamutunna illa, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan muslim. Kamu menjadikan Islam itu cara hidup kamu, cara hidup kamu. Firmannya lagi, wa may yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran juga ayat 85. Allah kata apa? Wa may yabtaghi ghayral islami dina. Barang siapa yang menganut ataupun mencari, mengikut agama selain daripada Islam, dia ikut cara budaya lain, agama lain, maka tidaklah akan diterima darinya. Allah tak terima. Kerja buat dia Allah tak terima, maknanya Allah tak redha. Dia bermuamalah bukan cara Islam, dia berpolitik bukan cara Islam, dia bersosial bukan cara Islam, dia cari selain daripada Islam. Allah tak terima, dan dia kelak wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di hari akhirat kelak tergolong di kalangan orang-orang yang dirugikan, khasirin. Kita jadi orang yang rugi. Jangan terikut-ikut dengan orang-orang yang lain daripada yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman ni orang suka ikut kaum lain. Nabi kata apa? La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumu. Umat aku satu masa nanti akan ikut jejak langkah satu kaum, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, walaupun kaum itu masuk dalam lubang biawak sekalipun, lattaba'tumu, umat aku akan ikut masuk dalam lubang biawak tu. Dia tak nak ikut Nabi, dia nak ikut sunnah lain daripada sunnah Nabi. Sahabat-sahabat terpinga-pinga tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, wahai Rasulullah, adakah Tuhan masukkan orang Yahudi dan orang Nasara? Qala faman, Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Kalau mari orang Yahudi, mari orang Nasara bagi hujah begini, pandangan begini, bagus, alah bagusnya dia orang punya pandangan, brilliant lah, okey lah. Kalau mari tok guru alim ulama kata ini tak boleh, ini haram, ini Tuhan tak redha, cakap banyak pula ustaz ni, semua tak boleh, haram belaka. Kalau yang mari itu orang yang ada kedudukan,
agama pun tak tahu mana sangat. Dia cakap apa, semua dengar. Pasal apa? Pasal baju pun kemas, baju pun pakai necktie, pakai coat. Allah, cakap apa? Ya. Kalau tok guru tak nak dengar. Pasal pakai kopiah, pasal pakai sorban, pakai jubah. Demo ni tahu apa benda. Lilit dengan sorban, oksigen tak masuk kepala otak. Tu sebab cakap yang bukan-bukan. Kita nak dengar cakap apa ni? Nampak? Berjaya tak? Berjaya musuh-musuh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Doktrin umat Islam menilai agama berdasarkan cara pakaian. Kita pun rupa tu. Tengok orang pakai baju Melayu, pakai kain pelekat, pandang lebih kurang aja. Kalau pakai smart-smart ni, hoi mak, daripada jauh diri dah. Kan? Jangan buat apa tu. Jangan buat apa tu. Baik. Seterusnya, surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ni ada riwayat mengatakan ayat yang terakhir. Ayat terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ayat yang pertama semua orang tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang terakhir sebahagian ulama kata al-yawma akmaltu lakum. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat ini turun ketika mana Nabi dalam perjalanan pulang mengerjakan haji wida', balik mengerjakan ibadah haji. Tengah tunggang unta, turun ayat ni. Nabi berhentikan unta tu, Nabi turun daripada unta. Jibril yang menyampaikan ayat ini kepada Nabi, Nabi pun berhenti, Nabi turun. Jenuh Nabi mikir apa maksud ayat ni. Unta Nabi ni, dia tengok Nabi sedang memikirkan sesuatu, dia pun duduk supaya Nabi dapat sandar ke badan dia. Tu unta Nabi. Nabi pun sandar dekat badan unta dia. Lalu datang Jibril alaihi salam, cerita apa ayat ni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu dinakum, cara hidup untuk kamu. Saya tak suka terjemah agama. Kalau terjemahkan agama tu nampak sempit sangat, kecil sangat. Sebut din tu dah lebih luas. Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan ad-din untuk kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmat-nikmatku untuk kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam itu sebagai din kamu. Maknanya turunnya ayat ni, bila turun ayat ni menandakan bahawa Islam ni dah sempurna dah. Tak perlu ditokok tambah lagi dah. Islam ni dia tak boleh tambah, tak boleh kurang. Allah bawa Islam ni sempurna dah. Jangan pandai-pandai ada mereka Islam hadari lah, Islam plural lah, Islam macam-macam Islam ada. Kayak Allah kata ni, inna din indallah al-Islam. Islam je. Jangan ada mereka duk tambah Islam ni, Islam tu, Islam moden, Islam madani, Islam. Mak, tak boleh. Islam lah. Kalau kita kata Islam hadari dulu ada istilah Islam hadari. Islam hadari mana Islam bertamadun. Islam madani pun tak boleh juga. Islam tu dah memang Islam. Islam hadari mana Islam yang bertamadun. Kalau ada Islam bertamadun, maknanya ada Islam yang badawi. Mana badawi? Islam yang tidak tamadun. Itu sebab jangan kita tafsir ada Islam ni, ada Islam tu, ada Islam ni. Islam lah. Kalau kita kata ada Islam plural, ada Islam liberal,
menandakan ada Islam yang tak liberal. Islam adalah Islam solid. Kenapa kita duk pinda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada Islam hadari, Islam yang bertamadun, maknanya selama ini Islam yang tidak bertamadun. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang hari ini. Islam ni sesuai mengikut peredaran zaman, masa, dan tidak kira mana geografi kedudukan negara tersebut. Semua sesuai. Dia tak macam Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu yang hanya fokus untuk umat-umat kaum dia sahaja. Kalau Nabi Musa, Islam yang dibawa oleh Nabi Musa untuk kaum dia sahaja. Nabi Ibrahim untuk kaum dia sahaja. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami utuskan kepada setiap umat manusia itu rasulan, seorang rasul. Peranan mereka adalah an i'budullah wajtanibut taghut. Mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah dan meninggalkan taghut. Itu peranan rasul. Jadi syariatnya berbeza-beza. Syariat Nabi Ibrahim lain, syariat Nabi Musa lain, syariat Nabi Nuh lain. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, nabi yang penghabisan, nabi yang penamat, diutuskan oleh Allah bukan untuk orang Arab, untuk seluruh umat manusia. Dia ni membawa rahmat, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Tak kira kamu Arab ke, kamu Negro ke, kamu orang putih ke, kamu Bengali ke, kamu India ke, kamu Cina ke, kamu Melayu ke, kamu boleh terima Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dinul Islam, cara hidup Islam. Macam mana nak jadi orang Islam? Tengok Nabi. Tengok Nabi. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi, akhlak Al-Quran, kata Sayyidatina Aisyah. Nabi itu adalah Al-Quran yang bergerak. Kalau nak faham Al-Quran macam mana, tengok Nabi. Macam mana Nabi makan, itu yang kita kena follow, kita kena ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada batang tubuh Nabi SAW itu adalah uswah, suri teladan yang baik untuk kamu contohi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kata dalam ayat ini, bila turun ayat ni, aku telah sempurnakan untuk kamu din, cara hidup untuk kamu yang sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku cukupkan nikmat-nikmat aku untuk kamu wahai Muhammad. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku redha Islam sebagai pegangan kamu, Islam sebagai din kamu, Islam sebagai cara hidup kamu. Kalau kamu nak aku redha, kamu nak hidup kat muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mesti cara aku. Jangan ikut kepala otak kamu. Nabi sendiri ikut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagilah. Kalau Nabi sendiri pun kena patuh kepada Allah, kita lagilah kena patuh. Jadi kalau nak patuh macam mana? Tengoklah apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia memang tiada berkuasa untuk mematikan dirinya dalam Islam. Kita tidak ada kuasa, tapi kita kena ada usaha untuk mati sebagai Muslim. Akan tetapi Allah telah meluangkan baginya jalan untuk itu. Allah sediakan jalan untuk jadi orang Muslim dan mati dalam keadaan Muslim. Sekiranya ia inginkan yang demikian, maka hendaklah ia menjalankan perintah yang diwajibkan ke atas dirinya serta menurut petunjuk Allah Ta'ala.
dalam matan Arba'in, dalam hadis 40 Imam An-Nawawi, Nabi SAW kata apa? Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah yahfazuka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Macam mana nak jaga Allah? Tunaikan hak Allah. Apa yang Allah perintah, kita buat. Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabun nawahi. Menjunjung segala apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang macam ni dianggap sebagai ihfazillah, orang yang pelihara Allah. Siapa jaga Allah, yahfazuka, Allah akan jaga kamu. Demikian itulah memilih mati di dalam Islam, mencintainya, berharap dan berazam untuk mencapainya. Suka ke tak suka, kita kena mati. Janganlah minta mati, bersedia untuk mati. Kita tak nak mati pun mati, nak mati pun lagi mati. Kan? Kena COVID mati, tak kena COVID pun mati. Kan? Jadi kalau kita bersedia daripada awal, insya-Allah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang selamat. Selamat di hari akhirat. Jadi kita ni semua ni adalah bakal-bakal jenazah. Termasuklah diri saya, bakal-bakal jenazah. Anytime, bila-bila masa saja. Bila-bila masa saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasai kematian. Mati dia ada rasa. Dha'iqah al-maut, pasti dia rasa mati. Mati dia ada rasa. Rasa apa? Sedap, sakit, nikmat. Rasa dia, Masya Allah. Nabi pun mengerang kesakitan, Nabi pun mengerang. Sampai Nabi kata, Ya Allah, kalau beginilah rasa azab mati, Ya Allah, biarlah kesakitan ketika sakaratul maut yang menimpa umat aku nanti ketika mereka nak meninggal dunia, biarlah aku seorang saja rasa. Aku nak tanggung mereka punya kesakitan. Kerana sakit sangat. Allah terima tak? Tak. Allah tak terima. Mana boleh? Kekasih aku pun sakit, takkan umat dia tak sakit? Sakit.